Okey, untuk soalan ni, dia penyelesaian segitiga tau. Tapi dia ada gabung dengan satah. Jadi awak kena ingat tajuk satah tu lah Awak kena relatekan dekat sini. Okey, jadi dia kata, baca soalan Okey, V ialah saya terus baca dekat sini. V ialah bucu kemah dan sudut di antara satah condong VBC dengan tapak ialah 42. Okey, satah condong VBC ni dia. Tapak bawah dia. Okey, so awak kena imagine benda ni macam ada dua kertas. Dia macam flip. Macam tu, faham tak? So, BC ini cantum dua satah ni. Faham? Okay. So, kelas, kita susah nak imagine kan? So, kita guna dia punya huruf. Huruf dia, kalau dia kata VBC, bertemu dengan satah, tapak ABC. Okay, simple je. Nak tahu mana satu sudutnya, B dengan C, B dengan C. Benda yang sama kan antara dua satah tu. So, benda yang sama tu dijadikan sudut. Tetapi, oleh kerana ada dua huruf, kita tak boleh ambil. Jadi, kita ambil tengah-tengah. Mana B dengan C? Yang ni B, yang ni C. So, di tengah-tengah dia kita ambil sini, kita wujudkan. Tu yang jadi M kat situ. Okay, awak nak huruf M, tak apa. Jadi, bermakna sudutnya adalah M. Okay, lepas tu satah yang pertama ni kita tak nak. So, satah yang pertama adalah V. Satah yang kedua adalah A yang tinggal. Itu je. So, VMA. Mana VMA? VMA. So, sudutnya macam ni kat sini. Faham tak? Itu sudutnya. So, itulah sudut 42. So, kena jelas macam nak buat tu. Okay? So, diberi VB adalah VB sama dengan VC 2.6. So, sini 2.6. VB pun 2.6. Okay, lepas tu saya tak conteng lah, takut berceramuk kat situ. Maknanya dia sama kaki kat situ AB, AC 3.2. So, AB 3.2. AC pun 3.2 kat belakang tu. Okay. Jadi, dia kata panjang BC, B pergi C yang ni. Jika luas VBC segitiga tu, segitiga condong tu, ialah 2.583. So, kita follow je ayat tu. Kalau luas segitiga, dia adalah 1/2 AB sin C. So, sama dengan 2.5893. Okay. So, setengah. AB sin C ni mesti apit A tu ada 2.6. VB pun 2.6 kan. Okay. Dan dia mesti apit. Masalahnya kita ada sudut kat situ kan. Betul tak? So, apa kita buat? Sin C ni kalau dah 2.6. Saya keluarkan segitiga dia macam ni. Okay. Sini BC. Sini 2.6, sini 2.6. Sudutnya akan jadi macam ni. Faham tak? Jadi, darab dengan sin C sama dengan 2.5893. Okey, macam tu. Okey, lepas tu kita kira macam biasa. So, nanti you akan dapat sin C. Maknanya you akan dapat sudut dekat atas tu. Dekat V lah maknanya sudut tu. Jadi, kita kira kejap. Semua kena kira. So, you akan dapat sin C adalah 0.7661. So, C, sudut yang dekat atas tu adalah shift sin 50. Okay. 50.00. So, 50 lah. So, dah dapat dah sudut dekat V yang atas ni. Yang ni. Elok keluarkan. So, kita tak pening kat dalam gambar rajah tu. Jadi, bila kita dah dapat V dekat situ, so automatik kita boleh pakai apa untuk mencari BC? Kita pakai petua kosinus kan. Jadi, BC kuasa 2 sama dengan 2.6 kuasa 2 tambah 2.6 kuasa 2 tolak 2. 2.6 cos 50. Okay? So, kiralah. So, nanti kira-kira nanti punca kuasa semua awak akan dapat BC awak adalah 2.198. Okay? Kira semua mesti kira. 6 darab 2.6 kuasa 2 darab dengan 2.6 kuasa 2 tolak 2 darab 2.6 darab 2.6 darab cos 50. Punca kuasa kalau dapat 6 bukan 2. Semua betul tak?
2.6 kuasa 2 campur 2.6 kuasa 2 tolak 2 darab 2.6 darab 2.6 darab cos 50. Okey. Punca kuasa. Dapat 2.198. Okey. So dah dapatlah BC-nya. Simple je. Okey. So untuk yang kedua dia kata panjang AV jika sudut di antara garis lurus AV dan tapak. Okey. Kejap saya padam dulu yang ni. Okey. So sekarang ni dia kata AV jika sudut di antara AV dan tapak. So buat macam tadi tu. AV tapak dia ABC, betul tak? ABC. Jadi sudutnya kat mana? Faham tak? Garisan bertemu tapak. So apa huruf yang sama? Apa huruf yang sama untuk dijadikan sudut? Itu je. A. Good. So A tengah-tengah. Jadi A dah pakai untuk belah sana. So apa yang tinggal belah sini? V. Yang sebelah sini nak ambil yang mana? Okey. Sebelah sini pula tak boleh ada dua kan? Jangan cakap tengah-tengah tengah-tengah pun ya juga Okey. Dia kena pergi kepada V ni mesti jatuh 90 darjah. Mesti jatuh tegak. Mesti jatuh tegak. Okey, jadi bila dia jatuh tegak, dia bukan jatuh tegak, semua orang tengok gambar. Dia bukan jatuh tegak macam ni, tak. Itu satah mana? Itu satah VAC. Dia dekat mana? Satah ABC. Awak kena ingat, jangan salah satah. Okey. Bila ABC bermakna yang satah bawah ni. Ini. Faham tak? So V dia akan jatuh tegak kat mana? M. Macam tu. Tadi ataupun tengah-tengah BC tadi kita letak huruf apa? M. Then kita pakai. Itu ceritanya. Okey. Jadilah dianya VAM. So dekat mana sudutnya tadi? Saya buat balik. VAM. VAM. Ni M tadi. Ya, itu sudutnya. Okey, jadi VAM sudut dekat A pula. Macam tu lah. Tu cara satah tu. Siapa yang dah lupa, memang kena buat lah. Ini matematik moden kan, tak silap. Kan? Okey. Jadi mesti nak cari sudut VAM. Okey, macam mana kita nak cari? Sekarang ni bila V pergi M ni tegak macam ni, bermakna dia adalah apa namanya tu? Dia adalah segitiga bersudut tegak kan? Dia adalah segitiga bersudut tegak. So bila segitiga bersudut tegak kat sini, so ini adalah 2 point apa tadi? 2.6 2.6. So BC tadi kita dah dapat 2.198. Kita bahagi 2. So kita akan dapat separuh-separuh. Macam tu. Okey? Jadi untuk mencari VM, kita akan pakai teorem Pythagoras. Jadi teorem Pythagoras 2.6 kuasa 2 kita akan tolak dengan 1.099 kuasa 2. Okey, so kira dapat berapa? 2.356. Okey. So 2.6 kuasa 2 tolak 1.099 kuasa 2. Okey, punca. Yes, 2.3563. Right? So dah dapat dah VM. Okey. Jadi apa lagi yang kita boleh cari? Panjang dia nak jika sudut yang 37 sini. Okey, 7. Lepas tu perasan tak tadi yang masa kita buat VMA tadi yang ni. Sudut VMA tadi yang awal tadi. Benda yang sama kan? Satah yang sama ni, yang ni. VMA yang awal tadi ni. Sudut dia berapa ni tadi? 42. Okey. So VA ada tak diberi? VA tak ada. Ini yang kita nak cari. So ini adalah X. So apa lagi? VM kita dah dapat 2.3563. So kita boleh pakai rumus apa ni? Tengok segitiga tu macam ni. So ini adalah 2.3563 VM. So ni yang mana nak cari. So ni ada 37, yang ni ada 42. So kita pakai petua apa? Yes, sin. Betul. So sin X per sin 42 sama dengan 2.3563 per sin 37. Okay. So nak cari X sama dengan, maknanya VA lah tu kan. AV kan. Bawa ke sana. Okay. So kiralah 2.3563 darab sin 42
bahagi sin 37. So dapat berapa itu kelas? 2.6198 nanti 2.6199. Okey. Jadi itulah panjang AV itu. Simple je. Senang je, tak susah pun. Okey. Alright. Seterusnya kita pergi kepada C, sudut di antara dua satah condong. Okey, kita buat. Tengok Dua satah condong apa? VAB dengan VAC, dua satah. Okey, macam mana tadi saya ajar? Tak payah nak apa panggil tu? Tak payah nak imagine. Okey. Tengok dua huruf yang sama untuk jadikan sudut. Alamak, ada dua lagi. Jadi bila ada dua kelas, dia akan jadi tengah-tengah. So you wujudkan dia. Okey, sekarang kita wujudkan. Padam balik semua ni. Okey. So kita wujudkan kat mana? Antara V dengan A. So kita wujudkan dia berada di tengah-tengah. Okey, macam tu. Sekejap, jangan buat garisan lagi. Sorry. Kita buat dulu tengah macam ni dulu. Ini kita katakan M lagi. Kan? Okey. So jadi kita dah dapat dah M. So ni dah tak payah. So antara B dengan apa? Yes. So B MC. Jadi B M. Okey. Sebenarnya ni tak tengah-tengah sangat sebabnya dia macam berada di antara dua tu. VAB kan. VAB dia macam ni, nampak tak? Lepas tu yang seketul lagi tu kat belakang. VAC macam ni. Maknanya dua satah ni dia share ni, faham tak? Nampak tak? Tu ada double warna tadi sini tadi. Jadi dia share yang ni. Sebab tu kat sini ke tengah-tengah, lepas tu bucu-bucu. Kan? Jadi kalau kita imagine susah, kita pakai huruf je senang. So BMC. Okey, jadi taklah dekat sini M. B pergi M pergi C. Okey, jadi nak sudut mana? Yang ini. Sudah. Ni lagi macam-macam lah. Okey. Okey, jadi macam nak cari sudut tu. Bila nak cari sudut kat situ, mesti ada BC, mesti ada dua garisan ni. Baru boleh cari kan? Boleh petua kos ke apa kan? Okey. So sekarang kita akan carilah. Okey, jadi apa yang kita ada maklumat? BC kita adalah 2.198. AB kita adalah 3.2. Apa lagi? AV berapa AV tadi? AV adalah 2.6199. Okey. So okey, BV B pergi V. BV tak ada? BV tak ada. Okey lagi. VC ada berapa tadi? 2.6. Oh, belakang tu kita ada AC 3.2 kan? 3.2. Belakang yang kita ada 3.2 3.2 je. Oh, VB adalah 2.6. VB dengan VC sama kan? 2.6. Okey. Alright. So macam mana kita nak cari ni? Apa yang boleh kita kaitkan dia adalah okey. Okey, semua tengok segitiga depan tu yang macam ni. Macam ni. A, B, V. Kalau sini ada 2.6199, sini ada 2.6 VB, lepas tu sini ada 3.2. So kita boleh cari sudut kat sini. Kan? Kita boleh cari sudut kat situ. Okey. Apa motif nak cari sudut kat situ? Tak apa, kita jalan dulu, kita layan dulu. Okey. Kalau kita cari sudut kat sini, macam nak cari? Guna petua cos kan? So 3.2 cos 2 sama dengan 2.6199 cos 2 tambah 2.6 cos 2 tolak 2 darab betul lah darab semua kan? 2 darab 2.6199 darab dengan 2.6 cos V. Okey. Alright. So jadi macam nak cari cos V.
So 2.6199 kuasa 2 tambah 2.62 tolak 3.2 kuasa 2. Okey. Bahagi dengan ni dah selalu buat kan? Takkan tak ingat lagi nak cari kos. Nak cari sudut So kita selesaikan nanti. Okey, kita dapat V sama dengan berapa? Awak kena kira. V sama dengan 75.62 darjah kan. Okey. Okey, so kita dah dapat V. Okey. Apa yang kita boleh buat supaya kita boleh dapatkan garisan ni kan? Kita kena cek lagi. Sebabnya awak memang kena kreatif sikit lah part ni memang kena kreatif sikit. Okey, cuba gunakan kalau boleh tak kalau kita buat luas. Okey. Kenapa mesti nak cari luas pakai apa tu namanya? Pakai segitiga. Okey. Sebab sepatutnya luas segitiga setengah dah tapak dah tinggi kan. So, yang ni kita jadikan dia tinggi. So, ini pun tinggi. So, kelas sebenarnya kalau segitiga kan, mana-mana segitiga asal dia ada tapak, dia ada tinggi macam tegak macam ni kan. Kita dah boleh buat kan. So, MB tu sebagai tinggi. Jadi maknanya kita memerlukan luas VAB tu. So kita cuba pakai trigonal penyelesaian segitiga punya luas. So penyelesaian segitiga punya luas adalah 1/2 darab AB sin C. So AB adalah 2.6199 sin 75.62. Mesti apit okey. So akan dapat kat situ luasnya adalah 3. Berapa 299 cuba kira. Yes, 3.2992 3.2992. Okey, ni awak dapat. Okey, jadi transferkan kita cuba panggil relatekan dekat situ setengah darab tapak. Tapak dia adalah yang ini 2.6199 darab dengan tingginya yang ini tinggi sama dengan 3.2992 juga. Okey. Rumus segitiga ni kan banyak kan. Dia boleh pakai petua Heron, dia boleh pakai 1/2 darab tapak tinggi. Pastikan tinggi tu adalah tinggi yang 90 darjah. Itu baru boleh pakai. Kalau tak dipakai tinggi 90 darjah baru kita pergi kepada rumus-rumus yang lain. Okey, memang kena relate lah sebenarnya. Tak boleh buat apalah. Tak adalah macam ni soalan macam ni ada solution yang wajib macam ni. Tak awak memang kena fikir. Okey? Memang kena fikir. Okey, so 0.5 darab 2.6199. Okey, lepas tu kita bawa ke sana dia akan jadi 3.2992 bahagi dengan yang ni saya dah kira tadi dapat 1.309995. So berapa dapat? 2.5186 Okey, so dah dapat dah tingginya. Okey, jadi kita dah dapat dah kat sini 2.5186. So dia akan sama dengan sebelah. Kenapa sama? Sebab dua segitiga yang VAB dengan VAC tu adalah sama. Nampak macam tak sama tau kelas. Nampak macam dia pendek kan. Tapi sebenarnya sama. Kenapa? VB kaki sama. VC kaki sama. AB kaki sama. AC kaki sama. AB dengan AC kaki sama. Jadi automatik kita anggap dia punya tinggi, dia punya apa? 2.5186 dengan 2.5186 pun kaki dia sama. Okey? Okey, so macam mana kita nak cari? Kita dah ada itu, kita dah ada 2.98. So kita boleh cari itu menggunakan petua kosinus. So saya buat sebelah sana, sebelah atas ni. So jadi nak cari itu adalah 2.198 kuasa 2 sama dengan 2.5186 kuasa 2 tambah 2.5186 kuasa 2 tolak 2 darab 2.5186 2.5186 cos theta.
Okey. Okey, lepas tu macam tadi nak cari cos dah ulang banyak kali dah ni. So 2 point nak mencari cos theta 2.5816 cos 2 tambah 2.581 5186 cos 2 tolak 2.198 cos 2 bahagi dengan 2 darab dengan seterusnya tu. Okey, dah. So nanti awak akan dapat theta awak tu nanti shift lah shift cos nanti dapat jawapan shift cos awak akan dapat begini. Mungkin ada perbezaan sikit dia punya perpuluhan sama ada sebabnya kita guna 4 tempat puluhan ke ataupun 3 tempat puluhan. 2 tempat puluhan tidak digalakkan dan tidak dibenarkan. Okey, jangan buat 3 atau lebih. So, untuk soalan 14 ni ini masalahnya bila dia melibatkan satah. Nanti dia bertemu apa. So kalau awak tak strong bahagian yang satah tu, jadi susah kat sini. Okey. So itu je untuk soalan nombor 14 itu je Okey, selamat study.